الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seperti biasa, sebelum kita mulakan kelas kita, mari sama-sama kita membaca tasbih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung muka surat 75. Dan pagi-pagi ini matahari baru terbit. Kita sunat baca doa, Allahumma nawwir qulubana. Ya Allah, kau terangkanlah hati kami. Binuri hidayatik, terang dengan cahaya hidayahmu. Kama nawwartal arda, seperti mana kau terangkan muka bumi. Binuri syamsika, dengan cahaya mataharimu. Abadan-abadan ya Rabbal Alamin, terang selama-lamanya. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi kita minta ambil sempena matahari yang terang bumi, Allah terangkan hati kita. Allah terangkan hati kita seperti mana Allah terangkan bumi dengan matahari. Bumi terang dengan matahari, hati kita terang dengan cahaya hidayah Allah. InsyaAllah. Dan kita juga berdoa, minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, sembuh daripada segala penyakit, dan wa amalan mutaqabbala, Allah Ta'ala terima semua amal ibadat kita insyaAllah. Ke surat 75.
Qala al-musannif rahimahullah wa itmamus saffil awal fal awal wa jihatu yaminil imam afdal. Maksud dia, sempurnakan saf pertama dahulu, kemudian barulah saf yang berikutnya. Kita bacalah kemarin hadis, kalau manusia tahu kelebihan saf pertama, kelebihan melaungkan azan, kelebihan datang masjid surau awal, sudah tentu mereka akan berebut-rebut sehingga terpaksa diadakan undian. Dan kalau manusia tahu kelebihan mendirikan salat Isya dan subuh berjamaah, mereka akan melaksanakannya, datang la atauhuma walau habwan, walaupun merangkak-rangkak. Baik, kita tengok muka surat 75. Saya nak baca hadis yang di bawah. Hadis di atas tu berkaitan saf pertama. Boleh baca sendiri kelebihan saf pertama. Hadis di bawah ni عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت خالي ميمونة فبت معه تلك الليلة فقام يصلي من الليل فقمت عن يساره فتناولني من ظهري خلف ظهره فجعلني على يمينه رواه البخاري ومسلم. Artinya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ayahku Al-Abbas mengutuskan daku untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita cerita nasab dulu. Ibnu Abbas atau nama penuh dia Abdullah bin Abbas. Dia adik-beradik dengan Rasulullah. Sebab ayah dia Abbas, ayah Nabi Abdullah. Abbas dengan Abdullah tu dua beradik. Makna kata Ibnu Abbas ni sepupu Rasulullah. Ayah dia dengan ayah Nabi dua beradik. Ibnu Abbas sepupu Rasulullah. Dalam masa yang sama, makcik Abdullah bin Abbas ni nama Maimunah kahwin dengan Rasulullah. Isteri terakhir Rasulullah. Isteri ke-11 nama Maimunah binti Harith. Itu makcik Abdullah bin Abbas. Jadi dalam masa yang sama, Nabi merangkap macam pakcik dia sebab kahwin dengan makcik dia. Pernah satu hari, ayah dia Al-Abbas hantar dia suruh pergi tidur di rumah Maimunah, rumah makcik dia. Kenapa dia kena tidur sana? Pasal dia nak belajar pukul berapa Nabi kita bangkit tahajud, apa Nabi kita buat bila jaga daripada tidur, nak tahajud, semua dia belajar. Hadis ni panjang. Jadi bila dia tidur sekali dengan Maimunah, sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendapat ilmu banyak. Jadi Nabi kita tidur, kemudian Nabi kita bangun buat ibadat, Nabi kita tidur balik, kemudian Nabi kita akan bangun untuk sembahyang subuh. Nabi kita tidur, bila Nabi kita nak bangun sembahyang tahajud ni, Nabi kita bangun, Nabi kita akan menyapu mata, menyapu muka, Nabi sapu muka untuk menghilangkan kesan-kesan tidur. Satu. Kemudian Nabi kita membaca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Nabi kita akan baca. Tuan-tuan buka surah Ali Imran ayat 10 terakhir. Inna fi khalqis samawati wal ard ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Itu 10 ayat terakhir tu Nabi baca. Jadi sunat kita baca bila kita nak sembahyang tahajud. Mungkin tidur baca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Ilmu dapat. Kemudian Nabi kita akan pergi bilik air. Nabi kita akan qada hajat. Kemudian Nabi kita akan berwudu. Dia cerita habislah. Dan barulah Nabi kita akan salat tahajud. Jadi poin kita, dia join sembahyang tahajud dengan Nabi. Nabi sembahyang tahajud, dia pun berjemaah dengan Nabi. Walaupun asalnya sembahyang tahajud, sembahyang qiyamul lail ni afdal sembahyang seorang-seorang personal. Kita sembahyang seorang-seorang lebih khusyuk, syahdu. Kita tak disyariatkan berjamaah qiyamul lail, tahajud. Tapi boleh tak? Boleh tahajud berjamaah. Dalil dia, Nabi sembahyang tahajud, Abdullah bin Abbas turut serta dan Nabi tidak larang.
Jadi orang buat dulu-dulu lah, sebelum PKP kita buat tahajud perdana, kita buat qiyamul lail perdana ramai-ramai. Tak jadi salah apa, boleh. Cuma afdalnya seorang, kalau nak buat ramai pun boleh. Nabi sembahyang tahajud dengan Abdullah bin Abbas. Dia berdiri silap. Dia budak-budak lagi, umur dia 10 tahun. Waktu tu dia kata, aku ni ibnu ashri sinin, aku baru umur 10 tahun. Okey, dia berdiri silap, dia berdiri sebelah kiri Nabi. Nabi sembahyang, dia main dekat Nabi sebelah kiri. Jadi posisi dia tu tak betul. Solat sah, tapi cara berdiri tu tak tepat. Dia berdiri sebelah kiri Nabi. Maka tengah-tengah sembahyang, Nabi tarik telinga dia. Nabi isyaratkan kanan. Tarik telinga, Nabi isyaratkan kanan. Ada riwayat, Nabi pegang kepala dia, Nabi cekak kepala dia, Nabi tunjuk ke kanan. Maka dia pun berjalan pelan-pelan, mengubah posisi ke sebelah kanan Rasulullah. Itu hadis dia. Okey. Itu cerita malam. Cerita subuh pula, bila azan subuh berkumandang, Rasulullah setelah Nabi sembahyang sunat subuh di rumah Maimunah tu, Nabi kita akan berjalan kaki ke Masjidil Haram. Ini cerita di Mekah. Maimunah ni isteri Nabi yang ke-11, tinggal di Mekah, meninggal di Mekah. Sama macam isteri Nabi yang first, yang pertama, orang Mekah, iaitu Khadijah, meninggal pun di Mekah. Khadijah orang Mekah, meninggal di Mekah. Isteri pertama, isteri ke-11 Maimunah. Maimunah ni asalnya balu kepada Hamzah. Hamzah tu pakcik Nabi. Maimunah ni isteri pakcik Nabi. Boleh kahwin dengan makcik, yakni isteri pakcik. Boleh Nabi kita kahwin. Selain pada tu, Hamzah ni abang susu Nabi. Maimunah ni isteri kepada Hamzah, makna isteri abang susu. Adik susu boleh kahwin dengan isteri abang susu. Yang tak bolehnya adik susu kahwin dengan kak susu. Faham tak? Adik boleh kahwin dengan kak ipak. Jadi Maimunah ni macam kak ipak Nabi lah, sebab Hamzah tu abang susuan Nabi. Ataupun kita kata Maimunah ni macam makcik Nabi, sebab Maimunah tu isteri kepada pakcik Nabi. Boleh Nabi kahwin dengan Maimunah, nak ajak kita, boleh kahwin dengan bekas isteri pakcik, boleh kahwin dengan bekas isteri abang, yang kita panggil abang ipak. Kak ipak, kita kahwin dengan kak ipak kita boleh kalau abang kita meninggal. Okey. Itu cerita bila pagi azan, Nabi sembahyang subuh, sunat subuh di rumah, kemudian Nabi akan berjalan kaki keluar untuk pergi Masjidil Haram di Mekah nak sembahyang subuh berjamaah. Satu lagi ilmu yang Abdullah bin Abbas dapat, sambil berjalan tu Nabi ada baca doa nur, minta cahaya. Sambil berjalan tu Nabi doa, Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikan hatiku bercahaya. Wa fi sam'i nura, pendengaranku bercahaya. Allahumma ja'al fi basari nura, ya Allah jadikan penglihatanku cahaya. Wa fi lisani nura, lidahku cahaya. Wa an yamini nura, sebelah kananku cahaya. Wa an shimali nura, kiriku cahaya. Min amami nura, depanku cahaya, belakangku cahaya, atasku cahaya, bawahku cahaya, darahku cahaya. Ya Allah jadikan uratku bercahaya, ya Allah jadikan dagingku cahaya. Wa mukhi, otakku banyak cahaya. Jadi itu doa kita baca minta nur. Dan di hujung Allahumma ja'alni nura, ya Allah jadikan seluruh badanku bercahaya. Wa zidni nura, dan tambahkan lagi cahaya. Jadi Nabi baca doa minta nura, minta cahaya. Kalau riwayat Imam Tirmizi ada 19 cahaya yang Nabi sebutkan. Kalau riwayat yang lain sebut ringkas saja. Saya nak tunjuk, tunggu saat saya nak tunjuk. Saya ada tulis buku. Kalau yang beli set tu tengok doa pertama ada di situ. Ini dia. Beli yang beli set boleh rojok lah. Bila azan subuh Nabi pun, ini riwayat daripada Maimunah dan juga riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas.
Daripada Maimunah katanya muazzin melaungkan azan subuh, maka Nabi pun keluar. Setelah Nabi sembahyang sunat subuh di rumah, baru Nabi keluar. Nabi keluar ke Masjidil Haram untuk menunaikan solat subuh sambil membaca Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Itu doa dia. Boleh juga lepas kita sembahyang sunat subuh tu, kalau kita memang pergi sembahyang sunat subuh di masjid di surau, lepas sembahyang sunat subuh tu kita baca doa ni, Allahumma ja'al fi qalbi nur, ya Allah hatiku bagi jadi bercahaya, lidahku bercahaya. Ini doa sembahyang sunat subuh. Okey, selesai Nabi sembahyang sunat subuh semua. Sarapan pun Abdullah bin Abbas dapat ilmu sarapan. Pagi tu makcik dia yang lain, Maimunah isteri Nabi ni makcik Abdullah bin Abbas. Makcik dia yang lain nama Ummu Hufaid. Ummu Hufaid ni pun mak menakan Abdullah bin Abbas. Ummu Hufaid bawa mai special breakfast kepada Nabi di rumah Maimunah. Benda apa dia buat mai? Dia buat mai dhab. Dhab panggang, mashwiyain, dhabbain mashwiyain. 2 ekor dhab yang dipanggang. Siapa buat mai? Adik kepada Maimunah, iaitu makcik Abdullah bin Abbas sendiri, nama dia Ummu Hufaid. Ummu Hufaid ni dia dapat dhab tu min Najd, daripada Najd. Di Mekah tak ada dhab, no? Tanah haram tak ada dhab. Ummu Hufaid ni dia dalam musafir dia singgah dekat Najd. Di sana dia tangkap ke dia beli ke itu tak pastilah. Yang penting dia dapat tu dhab Najd. Dia buat mai 2 ekor, dia panggang, dia buat special lah pasal dia tahu Nabi Muhammad ada di rumah kak dia, Maimunah. Mereka ada 4 beradik, semua perempuan. Maimunah, kemudian ada nama Lubabah Kubra, Lubabah besar, ada nama Lubabah Sughra, yakni Lubabah kecil, ada seorang lagi nama Ummu Hufaid. Ni 4 orang ni perempuan belaka. Hak jadi isteri Nabi, Maimunah, bekas isteri Sayyidina Hamzah. Lubabah Kubra ni mak Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Lubabah Sughra ni mak Abdullah bin Abbas. Ummu Hufaid ni saya tak pasti anak dia jadi sahabat ke tak. Dia ni yang buat mai dhab. Sarapan pagi dia masak, dia panggang dengan ala faham. Faham apa kita panggil? Apa ni, panggang atas harang. Panggang atas harang. Ui sedap tu, tak tahu saya tak bisa makan. Jadi sarapan pagi dia buat mai dhab, 2 ekor panggang, dan dia buat mai juga 1 jak susu. Hidang kat Nabi. Yang makan Abdullah bin Abbas, dia tengok Nabi tak makan. Kemudian sepupu dia datang, Khalid bin Al-Walid tu sepupu Abdullah bin Abbas, dia anak kepada Lubabah Kubra. Oh, cerita habis adik-beradik orang ni. Kita kena faham macam tu baru kita nampak. Baik, bila dihidang depan Nabi ala maidati Rasulillah. Ini dalam hadis dipanggil iqrar. Nabi mengakui, Nabi biar orang makan, Nabi tak makan. Maknanya itu juga hadis. Siapa yang makan? Sayyidina Zaid bin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Dia sepupu Abdullah bin Abbas, makna dia juga merangkap anak menakan Nabi. Dia pulun makan lah. Nabi tak makan. Nabi tak lalu. Tapi Nabi tak hina. Makanan kalau tak lalu jangan hina. Nabi tengok aja, Nabi diam je. Sayyidina Khalid kata, haram ke? Nabi kata tak haram, tapi aku tak lalu makan sebab binatang ni tak ada di tanah airku. Tak ada di Madinah, tak ada Mekah. Ni binatang ni dia binatang luar, Najd. Ummu Hufaid buat balik daripada Najd. Nabi tak makan. Itu Nabi makan apa? Nabi makan susu. Susu selalu kita sebut minum kan? Nabi kata susu ni kita boleh kata makan. Zam-zam satu lagi kita boleh kata minum air zam-zam, satu lagi kita boleh kata makan zam-zam. Nabi memakan susu, yakni Nabi meminum susu. Sebelum minum Nabi baca doa. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Itu doa minum susu. Kalau tuan-tuan minum susu fresh, Dash Lady ke apa nama, Goody ke apakah, Nabi kata Abdullah bin Abbas, aku tengok Nabi tak makan secubit pun dhab tu. Nabi tak lalu.
Sekurang-kurangnya makruh lah makan dog ni, tapi halal boleh. Nabi ikrar, Nabi mengakui benda tu boleh, Nabi tak. Kalau haram Nabi tegur. Kalau haram Nabi tegur. Kalau haram Nabi tak bagi makan. Mereka makan satu hidangan dengan Nabi, Nabi tengok saja, takkan Nabi sporting. Nabi bukan jenis sporting. Nabi biarkan anak penakan Nabi ni, Khalid bin Al-Walid, Abdullah bin Abbas makan. Nabi tak makan. Nabi cuma minum susu. Nabi minum banyak dengan doa, Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ya Allah, berkatilah susu dan tambahkan susu untuk kami. Ni bukan susu, ni teh saya nak minum Ustaz. No? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dapat doa tu, doa minum susu. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Panjang lagi cerita tu. Mereka reporter, mereka akan report, mereka akan tulis, mereka akan riwayatkan apa yang mereka tengok. Untung mereka sahabat Nabi dan juga menjadi keluarga yang sangat rapat dengan Nabi. Ustaz ajak doa Nabi Muhammad sebelum minum susu. Allahumma barik lana fihi. Dia lain sikit tang fihi ya. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ustaz-ustaz yang pandai tulis boleh tulis dalam ruang komen. Jadi kawan-kawan kita yang lain boleh salin. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Jadi hadis tu panjang daripada mula dia main tidur Ummah Maimunah, tengah malamnya 10 ayat terakhir yang Nabi baca daripada surah Ali Imran. Sebaik saja Nabi bangun daripada tidur, Nabi sapu muka, Nabi baca Ashrul Awakhir, 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Nabi berwuduk, Nabi salat, dia salat tersilap. Dia solat sebelah bau kiri Nabi, Nabi tarik telinganya, maka dia pun bergerak. Sembahyang boleh bergerak, dia bergerak memperbetulkan posisi iaitu di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian azan subuh, Nabi sembahyang sunat subuh di rumah. Nabi berjalan nak pergi ke Masjidil Haram, Nabi baca doa Allah, ya Allah jadikan hatiku bercahaya, lidahku bercahaya, pendengaranku bercahaya. Kita yang sekarang tak pergi masjid, tak pergi surau, kita baca doa ni selepas sembahyang sunat subuh atau namanya sembahyang sunat fajar. Ada orang tanya saya, apa beza sunat subuh dengan sunat fajar? Tak ada beza, hak tu lah. Hak tu lah. Ada orang panggil sunat subuh, ada orang panggil sunat fajar. Macam kita di Kedah, kita kata telaga. Ada negeri lain kata perigi. Ada beza. Hak tu lah. No? Perigi, telaga, serupa lah. Jazakallah khairul jaza wa iyyakum wa lakum mithlu dhalik. Baik, kita tengok terjemahan dia. Yang ni kita nak tekan apa hadis ni? Kita nak tekan kalau imam, makmum lelaki berdiri sebelah bau kanan imam. Tetapi kalau imam itu lelaki, makmum dia seorang lagi tu perempuan. Contoh husband dengan wife. Suami jadi imam, isteri jadi makmum. Kedudukan isteri bukan sebelah kanan suami, bukan sebelah kiri suami. Kedudukan isteri betul-betul belakang suami. Sejadah suami depan, sejadah isteri belakang. Macam tu. Isteri belakang suami. Dan saya dah sebut teguran saya berkaitan kedudukan jemaah muslimat di masjid. Sepatutnya bukan sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Muslimat di belakang jemaah lelaki. Imam depan sekali, saf muslimin di tengah, saf muslimat di belakang. Mana muslimat belakang muslimin. Bukan sebelah sebelah kanan atau sebelah kiri masjid. Dah duduk belakang pun. Maknanya ruang solat tu memanjang imam, orang-orang lelaki, orang-orang perempuan. Tu ramai Ustaz Anas kita tulis, Ustaz Alif, Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Alhamdulillah. Ramai asatizah yang mereka berilmu tapi sengaja belajar untuk ambil berkat, dan insya-Allah khatam kitab ni kita bagi ijazah. Insya-Allah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan tercapai maksud kuliah kita, at-ta'allum lit-ta'lim, belajar untuk mengajar insya-Allah. Baik, kita tengok furudus salah wa arkanuha, rukun-rukun salat. Ruknul awal an-niyah, rukun pertama niat.
Kemudian berniat di dalam hati, thumma yanwi biqalbihi fa in kana faridatan wajaba niyatu fi'li shalah wa kaunuha fardan wa ta'yinuha zuhran aw 'asran aw jumu'atan. Kemudian berniat di dalam hati, jika salat fardu diniatkan 3 perkara. Salat fardu kena niat 3 perkara yang kita duk belajar dalam kitab Jawi: qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad, ta'arud, ta'yin. Contoh mudah tadi, kita semayang fardu subuh, maka ketika kita takbir Allahu Akbar, ketika mulut kita melafazkan Allahu Akbar, serentak muqaranah, serentak hati kita kena niat 3 benda, iaitu salat fardu subuh, semayang fardu subuh. Okey, dah mencukupi niat kita tu. Salat fardu subuh, Allahu Akbar, dia kena serentak. Maksud serentak di sini, tak boleh kita niat dulu lepas tu kita takbir, tak boleh. Dan tak boleh juga kita takbir dulu lepas tu baru kita nak niat, tak boleh. Dia kena dua-dua tu jalan sekali. Rukun qauli Allahu Akbar, rukun qalbi, rukun hatinya niat semayang fardu subuh. Sahaja aku tu tak perlu. Itu karangan nak bagi cantik bahasa je. Sahaja aku semayang fardu subuh. Ambil tang semayang fardu subuh pun sudah cukup. 2 rakaat tak wajib diniatkan. Mengikut imam tu memang kita kena niat, tapi tak wajib kita niat dalam takbir. Sekali lepas takbir pun kita boleh niat makmuman mengikut imam. Pasal kita nak dapat jemaah, kita kena niat ikut imam. Kerana Allah Ta'ala tidak wajib diniatkan, sunat. Kemudian apa lagi, tunai, adaan tunai pun tak wajib kita niat. Tak niat langsung tunai pun tak apa. Yang penting asalnya mulut sebut Allahu Akbar, hati niat semayang fardu subuh. Guru saya, dulu saya pernah belajar dengan Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi, orang Kedah, orang Kok Diang. Ngaji di rumah dia. Dia kata, jangan niat semayang subuh, kena niat semayang fardu. Sebab kalau kita niat semayang subuh, dia jatuh satu tu. Qasad, ta'arud tu jatuh, maka tak sah. Takbir kita tak sah. Salat kita tak sah. Semayang fardu subuh. Kalau kita niat semayang subuh, dia jatuh kepada martabat yang lebih rendah, iaitu semayang sunat subuh. Siapa niat semayang subuh, dia dapat semayang sunat subuh. Sebab semayang sunat subuh ni, hak perkataan tengah tu tak wajib niat. Semayang sunat subuh, perkataan sunat tu tak niat pun tak apa. Jadi semayang sunat subuh, bila kita tak niat sunat, jadi semayang subuh. Siapa niat semayang subuh, maka dia dapat semayang sunat subuh. Kalau nak semayang wajib, semayang fardu, kena niat fardu. Faham tak? Kena niat semayang fardu, jangan niat semayang subuh, semayang fardu subuh. Biasa kan? Isteri kita tanya, nak pergi mana ni? Nak pergi masjid. Buat apa? Nak pergi semayang fardu zuhur. Bukan semayang zuhur. Nak pergi semayang zuhur. Kita jangan mudah-mudah macam tu. Nak pergi semayang fardu. Fardu tu wajib diniatkan. Sebab semayang kita ni status dia salat fardu. Okey, jadi tak timbullah wah-wah yang duk tawah-wah takbir Allah tu apanya? 3 perkataannya solat fardu subuh. Itu je. Sebab tu kita baca komen, sebab tu kebanyakan amalan niat lengkap macam mana tak? Tu dalam bahasa Arab sebelum takbir tu kan ya ustaz, bagaimana takbir? Jangan lama-lama niat sekadar 3 perkara tu je. 3 perkara tu je, solat fardu subuh, solat fardu semayang pun tak apa, semayang fardu zuhur. Kalau Jumaat dia lain sikit. Jumaat dia 4 perkataan. Sembahyang fardu Jumaat ikut imam. Ikut imam tu kena diniatkan dalam takbir. Sebab Jumaat ni wajib berjemaah. Solat fardu Jumaat ikut imam. Ikut imam tu kena masuk dalam takbir sekali. Kalau dia jadi imam, dia niat solat fardu Jumaat menjadi imam. Imaman tu lah. Imaman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala tak wajib diniatkan. Memang kita buat ibadat kerana Allah pun, tak niat pun memang dia lillahi ta'ala. Tak niat lillahi ta'ala pun dah jadi lillahi ta'ala. InsyaAllah. Dan menentukan waktunya zuhur atau asar atau Jumaat. Kalau kita semayang qasar, kena niat 4 juga. Salat, fardu, zuhur, qasar. Macam tu. Qasar.
Kalau kita sembahyang qasar, solat fardu asar qasar, solat fardu isya qasar. Qasar tu kena niat dalam takbiratul ihram. Wa yajibu qarnu dhalika bitakbir fayahduruhu fi dhihni hatman wa yatalaffazu bihi nadban wa yaqsuduhu muqarinan li awwal takbir wa yastashibu hatta yafrughahu. Niat wajib serentak dengan takbir, maka wajib dihadirkan pada fikirannya dan sunat dilafazkan. Usalli fardhu zuhri itu sunat talaffuz, melafazkan niat sunat, tapi jangan kuat-kuat. Jangan baca niat lafaznya kuat-kuat, takut ganggu orang. Pelan-pelan ya. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muman adaan lillahi ta'ala. Sunat dilafazkan. Ulama nak kata sunat ni, mereka mengaji usul fiqh apa semua dulu, baru keluar yundabu tu. Yundabu talaffuz. Niat mestilah disertakan dengan awal takbir dan mengekalkannya hingga selesai takbir. Dalil niat ni innamal a'malu binniyat lah, hadis tu. Terus kita tengok muka surat 77, wala yajibu ta'arud li adadi rakaat, dan tidak wajib diniatkan bilangan rakaat, tak wajib. Tapi kalau kita niat dapat pahala sunat. Dan kalau kita tersilap niat bilangan rakaat, maka solat kita tu tidak terbatal lah, tak sah. Contoh subuh 2 rakaat, tak niat pun tak apa. Kalau niat dapat pahala sunat. Kalau silap niat, aku sembahyang fardu subuh 3 rakaat, 4 rakaat. Dia niat macam tu. Maka dia kena takbir lain lah. Takbir dia tidak sah. Lebih baik terserah niat bilangan rakaat. Tidak wajib berniat lillahi ta'ala, dan tidak wajib diniatkan tunai atau qadha. Bahkan perkara-perkara ini disunatkan sahaja dalam berniat. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan wajib at-ta'yin ka'idin wa kusufin wa ihramin wa sunnati az-zuhri wa ghairi dhalik. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan ajza'ahu niyatus salah. Jika dia ingin mendirikan solat sunat yang mempunyai waktu, wajib diniatkan 2 perkara. Sembahyang sunat 2 perkara niat. Yang pertama niat solat, mendirikan solat. Yang kedua menentukan nama solat sunat itu. Seperti solat raya, solat gerhana, 2 macam tu. Ketika dia takbir, dia niat solat gerhana. Gerhana apa lah? Matahari bulan tu, dia niat lah. Jadi sunat zuhur, solat qabliyah zuhur, solat ba'diyah zuhur, macam tu je cara niat dia. Dan jika dia ingin mendirikan solat sunat mutlak, semayang sunat mutlak, yang tu kalau dia niat solat saja pun dah cukup. Tak perlu dia panjang, sahaja aku semayang sunat mutlak. Sunat mutlak ni dia sunat yang boleh buat bila-bila saja. Dia tak ada waktu khas. Contoh sembahyang hajat. Sembahyang hajat tu dia masuk dalam sembahyang sunat mutlak. Kita boleh niat Allahu Akbar, aku solat, niat solat cukup. Sebab sunat hajat ni boleh buat siang, boleh buat tengah hari, boleh buat malam. Tetapi tak boleh buat lepas asar kan. Lepas subuh pun tak boleh lah. Adalah waktu yang dilarang tu. Sunat taubat, nak taubat siang boleh, petang boleh, pagi boleh, malam pun boleh. Dipanggil sunat mutlak, sunat yang tak terikat dengan waktu. Siapa nak sembahyang sunat taubat macam mana ustaz? Nak niat macam mana ustaz? Niat dia solat je. Allahu Akbar, niat dia hati solat. Tak perlu kita niat sahaja aku sembahyang sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Nak baca apa? Baca pun dia terpulang kepada apa surah yang kita nak baca, silakan. Cuma adalah tok guru bagi kaifiat tu, sebab manusia bukan semua mengaji fiqh, dia nak panduan. Dan tok guru pun bagilah buat macam ni, dia ikut panduan tu supaya lebih mudah baginya. Baik, niat ni kalau sunat mutlak, kita niat solat saja. Kalau sembahyang sunat ada waktu macam tarawih, kita niat sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih, 2 kata. Celah-celah tu kalau kita nak niat sembahyang sunat tarawih, boleh, tak niat pun tak apa, niat sembahyang tarawih je. Kalau sembahyang fardu, 3. Sembahyang fardu subuh. Kalau sembahyang Jumaat, 4 perkataan kita kena niat. Sembahyang fardu Jumaat, ikut imam ataupun menjadi imam. Begitu juga kalau kita sembahyang qasar, yang qasar kena niat 4. Salat fardu zuhur qasar. Qasar tu makna pendek.
Tak perlu lagi kita niat bilangan rakaatnya 2 rakaat. Nak kena niat ada 2 rakaat, tak perlu dah pasal kita dah niat qasar. Semayang fardu zuhur qasar. 2 rakaat. Tak payah dah qasar tu 2 lah. Kalau nak niat pun silakan. Cuma saya nak ajak taisir, benda yang mudah. Niat ni mudah, tak perlu diperpanjang-panjangkan. Solat fardu zuhur qasar, solat fardu asar qasar, solat fardu isya qasar. 3 waktu ni yang kita qasar. Kalau kita tak niat qasar dalam takbiratul ihram, kita kena buat 4 lah. Buat macam biasa, buat 4 rakaat, 4 rakaat. Okey? Kemudian jika seseorang itu syak selepas takbir tentang niat, dia ragu-ragu, aku niat ke tak niat? Aku niat betul ke tak betul? Atau tentang syarat niat, maka dia perlu berfikir sejenak. Jika dia segera mengingatinya, sudah berniat dan sempurna syarat niat, dia teringat balik. Okey. Sebelum melakukan satu rukun solat yang lain, dia tak baca Fatihah lagi kan? Dia duk fikir, aku niat betul tak aku niat ni? Betul. Berfikir sejenak. Maka solatnya tidak batal. Tetapi jika dia teringat kata niat aku ni dah komplit dah. Teringat tu bila? Setelah lama berfikir panjang perceraian antara takbir dan ingat semula, atau teringat sesudah melakukan rukun solat yang lain, dia dah baca Fatihah dah baru dia tak pasti niat dia sah tak sah, dia terus pergi baca Fatihah, baca Fatihah baru teringat, yang tu maka solatnya terbatal. Jika seseorang itu memutuskan niat berniat berhenti dari solat dia, tengah-tengah sembahyang dia niat aku tak mau sembahyang, tak larat lah, maka solat dia batal. Ketika dia niat tu, solat dia batal. Imam baca panjang sangat, dia pun fed up, dia kata kalau macam ni baik tak sembahyang lah, tak larat lah, solat dia batal. Niat macam tu. Atau berazam ingin memutuskannya. Azam ni macam ni, imam baca panjang, dia ikut lagi, dia azam di hati, rakaat kedua nanti kalau dia baca panjang juga, rakaat kedua nanti, ni rakaat pertama pun panjang, rakaat kedua kalau panjang juga, aku nak berhenti sembahyang. Solat dia batal dah waktu dia berazam tu. Tadi dia niat, dia putuskan hati dia nak berhenti sembahyang. Hak ni dia bercadang nak berhenti sembahyang, solat dia dah batal. Baru cadang, batal dah. Saya suka buat contoh, dia sembahyang, kemudian bunyi guruh, hujan tak turun lagi, bunyi guruh. Dia pun bercadang dalam hati, kalau turun hujan, aku nak lari pergi ambil baju, aku nak berhenti sembahyang. Maka solat dia batal lah tu juga. Bukan tunggu hujan turun baru nak batal, batal terus. Batal. Contoh seterusnya, dia sembahyang, tengah-tengah sembahyang bunyi telefon. Bunyi deringan telefon. Taradud, dia tak dapat satu kepastian. Dia, aku nak angkat tak telefon ni, aku nak angkat tak angkat, aku nak angkat tak angkat, yang tu pun batal. Bunyi telefon boleh membatalkan solat. Hati dia berbolak-balik, ni macam mana telefon ni, aku nak angkat cakap ke, aku nak off ke, aku nak cakap ke, dia macam tu batal. Bila bunyi telefon, kita kena, aku tak mau angkat, macam tu solat kita sah. Ataupun bunyi telefon, kita pilih satu je, aku nak matikan telefon, ambil telefon pelan-pelan, matikan dia. Dia kena jazam, dia kena tegas dengan niat, dia tak boleh ni macam mana ni, batal solat. Faham tak? Ni kita baru tajuk niat lah, Nanti dia akan ajak cara takbir, cara sunat mengangkat tangan, hazwa mankibai, bertentangan dengan bau, angkat macam tu. Ataupun sebahagian ulama kata angkat tinggi, pergelangan tangan kita sama dengan bau kita. Tinggi ni lah. Saya boleh tengok lah kan. Tinggi ni. Ni pergelangan tangan saya, ni bau saya. Tinggi ni. Kita tundukkan sikit dia jari ke arah kiblat. Tapak tangan ke arah kiblat. Bukan macam ni. Macam ni. Macam ni ya. Angkat. Ataupun tinggi ni. Hujung jari kita mencecah hujung bau. Hujung jari sama dengan hujung bau. Ataupun tinggi ni, pergelangan tangan sama dengan bau. Ada dua pendapat ulama. Guru saya Syekh Mustafa Bura, dia angkat tinggi ni je. Angkat tinggi ni, bagi dia hujung jari bersamaan dengan hujung bau. Orang lelaki kita buka sikit lah, ketiak kita ni, kita buka sikit. Orang perempuan dia rapat macam tu. Okey.
atau berazam. Berazam ni niat dia terus buat. Beza niat dengan azam. Niat terus buat, azam cadang nak buat. Contoh kita berazam sehari pukul 9 nak pergi beli daging, tak pergi beli lagi, itu azam. Kalau kata nak pergi beli daging terus start motor pun itu, itu niat. Baru cadang nak memutuskan solat, atau dia ragu-ragu macam tadi, telefon bunyi dia ragu-ragu sama ada ingin memutuskan solat atau tidak. Soalan ni naik waktu saya ambil tauliah Pulau Pinang. Soalan ni memang real. Soalan macam mana bentuk soalan dia? Seseorang solat, tengah solat bunyi telefon bimbit. Kemudian hatinya apa? Hati dia ragu-ragu. Macam itulah soalan. Hati dia ragu-ragu. Aku nak angkat telefon ni, nak cakap ke tak mau cakap? Apa jadi? Soalan ni apa jadi kepada orang sembahyang ni? Saya jawab, solatnya batal. Sebab litaraddudihi fi niyah, kerana dia ragu-ragu tentang niat nak batal tak batal, batal terus. Bukan dia angkat hello, assalamualaikum, bukan waktu tu batal, waktu dia duduk tu batal lah. Ini soalan noh. Siapa-siapa nak ambil tauliah, mungkin soalan berulang, dengar elok noh. Tak tahulah soalan tu ulang ke tak. Kalau next soalan, seorang tu masalah tengah semayang bunyi telefon, kemudian dia tak pasti nak cakap ke tak mau cakap, nak matikan telefon ke, nak buat gimana ni, apa jadi terhadap solatnya? Jawapan dia, solat dia batal kerana litaraddudihi fi niyah, kerana dia ragu-ragu untuk niat dia lah. Maksudnya bunyi telefon buat tak tahu ganggu orang, atau bunyi telefon kita niat aku tak mau cakap, aku nak matikan telefon, ambil telefon tekan off bagi mati, yang tu tak apa. Baik, sama ada ingin memutuskan solat atau tidak, atau dia berniat pada rakaat pertama untuk memutuskan solat pada rakaat kedua, atau dia menggantungkan niatnya jika dia ada jika hujan turun, jika macam tu, untuk berhenti solat dengan sesuatu yang mungkin berlaku ketika dia sedang solat, sama ada perkara itu yakin akan berlaku atau sekadar sangkaan sahaja. Contoh dia niat di hati, jika Zaid masuk aku akan berhenti solat. Dia malu dengan Zaid ke bergaduh dengan Zaid, tak tahulah. Kalau Zaid mai aku berhenti solat, maka sebenarnya solatnya sudah terbatal serta merta, bukan selepas terhasil apa yang dia niatkan atau dia azamkan. Murtad pun macam itulah. Murtad ni kalau cadang nak tukar agama, habis lah. Murtad dah. Bukan tunggu pi lulus tukar nama apa tu, dah. Baru duk cadang-cadang, baru duk niat nak tukar agama, habis dah. Tapi kalau dia main lintasan, Nabi kata kadang-kadang orang ni dia main lintasan syaitan. Syaitan main tanya dia, man khalaqaka, siapa cipta kamu? Dia tanya, dia jawab. Syaitan dalam hati dia terlintas, siapa cipta kamu? Dia pun layan, dia kata Allah. Syaitan tanya lagi, mak ayah kamu siapa cipta? Dia pun duduk seorang-seorang jawab Allah. Dia akan sampai ke satu peringkat bila layan, syaitan akan tanya lagi, man khalaqallah, siapa cipta Allah? Waktu tu kalau duk layan, janganlah. Nabi kata waktu tu kita kena kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada gangguan syaitan. Kita tak jadi murtad kan tu. Jadi kena a'udzubillah. Sedangkan diri boleh a'udzubillah, ni merapu dah ni. Duk main soalan-soalan pelik-pelik ni merapu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Itu ada dalam hadis. Jika seseorang solat zuhur sebelum gelincir matahari belum masuk waktunya, tak boleh kan? Sebab masuk waktu tu syarat sah solat. Dia sembahyang awal sebelum zuhur. Solat zuhur sebelum zuhur dengan sengaja, maka solat itu tidak sah. Atau dia solat dalam keadaan tidak tahu, yakni dia menyangka waktu sudah masuk. Dia ingatkan dah zuhur dah, dia sembahyang, tidak tengok jam, maka solat itu dikira sebagai solat sunat mutlak, dapat pahala. Kalau dia tak sengaja, dia dapat pahala. Pahala ni sebahagian kitab sebut macam ni, dia dapat sunat mutlak pahalanya. Ataupun kalau dia ada tinggal zuhur sebelum-sebelum ni, maka dia semayang fardu zuhur sebelum masuk waktu zuhur, maka hak tu dikira qada zuhur yang dia tinggalkan. Jadi tak sia-sia lah. Jangan sengaja ya.
sengaja pergi sembahyang zuhur sebelum masuk tu zuhur, tak sah. Kalau tak sengaja, boleh dapat pahala sunat mutlak, ataupun solat zuhur yang dia tunaikan itu sedangkan waktu belum masuk, dia dikira qada zuhur yang lepas. Kalau dia ada tinggal, kira qada. Kalau dia tak ada tinggal sembahyang, kira sunat mutlak. Nanti bila masuk waktu zuhur apa perlu dia buat? Dia kena sembahyang lagi sekali lah. Sebab sembahyang tadi tidak dikira solat zuhur tunai. Baik. Kemudian kita tengok ar-ruknul tsani takbiratul ihram wa lafzut takbir muta'ayyinun bil arabiyyah wa huwa Allahu akbar au Allahul akbar. Rukun kedua takbiratul ihram. Rukun kedua takbiratul ihram. Tadi zuhur tadi kita dah tulis ayat 79 surah An-Nisa, zuhur kena selepas gelincir matahari. Aqimis salah lidulukis syams. Dirikan solat zuhur apabila matahari telah tergelincir ila ghasaqil lail, hingga ke malam yang gelap. Maksudnya kata ulama tafsir, ila ghasaqil lail tu masuk sekali salat asar, maghrib dan isya. Ada lagi 3 waktu sampai ghasaqil lail, malam yang gelap. Lepas itu wa Qur'anal fajr, dan dirikan salat subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya salat subuh, bacaan Al-Quran subuh itu masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Jadi ayat 78 surah Al-Isra ini menggabungkan 5 waktu solat. Ada dalam tu. Jadi kalau ada orang kata sembahyang 5 waktu tak ada dalam Quran, dia tak mengaji Quran lah. Ada. Allah cerita sembahyang zuhur ketika gelincir matahari, kemudian ada lagi sembahyang lain sampai tengah malam, sampai malam yang gelap, iaitu asar, maghrib, isya. Dan ada satu lagi Quran al-Fajr. Quran Fajar ni mana sembahyang subuh. Kita baca Quran dalam sembahyang subuh. Inna Quran al-Fajri kana mashhuda. Rukun kedua takbiratul ihram. Dia macam haji, umrah, dia ada ihram, ada tahallul. Ada ihram, ada tahallul. Begitu juga sembahyang. Ihram dia, ihram tu mana haram. Takbir itu mengharamkan kita bercakap. Di peringkat awal Islam boleh cakap. Sembahyang boleh bersembang, boleh berkomunikasi. Boleh. Kemudian Allah mansuhkan ketika turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Ayat itu memansuhkan naskhul kalam fi salah. Tak boleh bercakap-cakap dalam solat. Maka haram kita bercakap, haram kita makan minum, haram apa lagi bergerak banyak. Apa yang mengharamkan? Takbir tu. Start daripada takbir, maka kita dalam ihram. Seperti mana buat haji umrah, niat tu dipanggil ihram. Bila dah selesai nanti kita tawaf, sa'i, kita gunting rambut. Kalau umrah senangnya, niat, tu tawaf, tu sa'i, selepas selesai sa'i kita gunting rambut. Gunting tu dipanggil tahallul. Lepas kita gunting rambut, halal baliklah perkara-perkara yang sebelumnya. Tahallul bagi solat ialah salam. Nabi kata miftahus solat at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Rawahu Abu Daud. Daripada Ali radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah anak kunci solat. Ihramnya dengan takbir, dan salam itu tahallulnya. Okey, lafaz takbir tertentu dengan bahasa Arab. Tak boleh guna bahasa Melayu, bahasa Siam, bahasa Arab. Iaitu ada 2 pilihan. Takbir boleh Allahu Akbar, boleh. Satu lagi Allahul Akbar pun boleh. Allahu Akbar boleh. Allahul Akbar. Hul akad lidah ada alif lam pun boleh. Tapi jarang orang buat lah. Allahul Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Jarang orang buat Allahul Akbar. Yang terbaiknya Allahu Akbar lah, supaya tak timbul fitnah. Jika digugurkan satu huruf daripadanya atau diam di antara 2 kalimah itu, dia diam. Allah Akbar. Dia diam itu, putus macam tu, tak sah. Atau menambah di antara kedua kalimah itu dengan huruf waw.
Allahu Akbar. Tak boleh. Atau dia panjangkan Allahu Akbar. Tak sah. Atau ditambah alif antara huruf ba dan ra, dia panjang Allahu Akbar. Tak sah. Sebut lagi betul. Allahu Akbar ataupun Allahul Akbar. Senang je sebut lagi betul. Fa in ajaza, jika tidak mampu takbir kerana bisu kena takbir juga, gerak bibirnya sekadar yang dia mampu. Dia tak boleh bersuara tapi dia boleh gerak bibir, dia kena gerak bibir. Sebab tu tak boleh baca adalah hati. Orang bisu pun kena gerak bibir. Semayang tak baca, kita kata hang semayang apa tak baca? Dia kata baca ustaz, bacalah hati. Bacalah hati tak boleh. Orang bisu pun kena gerak bibir. Kalau kita tak bisu, gerak bibir, kena keluar suara, dengar, telinga kita dengar suara kita. Jika tidak mampu takbir kerana bisu dan lain-lain, maka wajib digerakkan lidahnya dan bibirnya sekadar yang dia mampu. Jika dia tidak mengetahui bahasa Arab, maka bertakbirlah dengan sebarang bahasa yang dia suka. Ini mu'allaf pula baru masuk Islam. Tapi senang je, Allahu Akbar, tak boleh kan? Kalau tak boleh juga, boleh terjemah ke bahasa dia. Dan wajib ke atasnya mempelajarinya jika dia berkemampuan, jika dia cuai sedangkan berkemampuan untuk belajar. Dan waktu sudah sempit, maka hendaklah dia terjemahkan lafaz takbir itu. Dan salatnya ini perlu diulang semula. Takbiratul ihram, bacaan Fatihah dan semua zikir-zikir termasuk tahiyat akhir, selawat ke atas Nabi dan salam, semua tu yang wajib tu, wajib 5. Rukun qauli ada berapa? 5. Takbir hak mula tu dipanggil takbiratul ihram. Takbir lain sunat. Takbir lain dipanggil takbir intiqalat, sunat. Okey, rukun qauli yang wajib takbiratul ihram, hak first tu, kemudian bacaan tahiyat akhir, kemudian selawat ke atas Nabi, Fatihah, minta maaf. Takbiratul ihram, membaca Fatihah setiap kali berdiri. Itu pun ada pengecualian tu, Fatihah tu. Bagi orang yang datang lambat, dia baca sekadar mana yang dia mampu, tak perlu habiskan Fatihah nanti sampai tajuk kita. Kemudian tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir, selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir tu, kemudian salam. Salam pertama. 5 tu je yang wajib. Sekurang-kurangnya perlu kedengaran ke telinganya sendiri jika dia elok pendengaran tidak pekak dan tiada gangguan suara yang lain. Dan sunat bagi imam menguatkan suara pada semua takbir intiqalat supaya mudah orang nak ikut imam. Pada solat fardu disyaratkan takbir dalam keadaan berdiri. Berdiri. Kalau orang yang boleh berdiri sekejap, dia kena berdiri juga. Dia nak duduk atas kursi tapi dia boleh berdiri. Sat boleh, lama tak boleh. Dia kena berdiri, takbir dalam keadaan berdiri. Lepas tu bila tak larat baru dia duduk. Jangan terus duduk. Disyaratkan takbir dalam keadaan berdiri. Jika jatuh satu huruf dari huruf takbir dalam keadaan tidak berdiri, maka solat itu tidak dikira sebagai solat fardu. Tak sah. Ini selalunya orang yang datang lambat, masuk ke masjid, imam dah rokok. Imam dah rokok, dia punya kalut nak dapat rakaat tu, dia pun tergesa-gesa takbir. Allahu Akbar, dia tunduk dah rokok. Tak ada nak habis bar. Allahu Akbar. Bar dia tu sambil-sambil rokok. Solat dia tak sah. Jadi nak dapat rokok dengan imam. Bukan dapat rokok dengan imam. Tak dapat solat tu. Tak diterima. Tak sah. Dia kena berdiri. Takbir berdiri. Allahu Akbar. Kemudian baru tunduk rokok. Eloknya dia buat 2 kali takbir lah. Allahu Akbar berdiri. Allahu Akbar satu lagi untuk rokok. Itu sunat. Takbir hak kedua tu takbir perpindahan intiqalat, yang tu sunat. Penting takbir kena berdiri Allahu Akbar, kemudian baru dah rokok. Kalau dia sempat bertamakninah dengan imam dalam rokok tu, maknanya tak selisih. Kalau dia tunduk, imam i'tidal, Allahu Akbar, dia pun tunduk, imam pula berdiri i'tidal, itu punya berselisih. Ataupun dia tak pasti, dia dapat tak tamakninah bersama imam dalam rokok, dia pun tak pasti, maka dia wajib tambah 1 rakaat lagi. Kalau dia yakin imam tunggu dia rokok tu, imam tak angkat kepala lagi,
dengan penuh keyakinan, dia yakin dia dapat tamakninah dengan imam dalam rokok, maka baru dikira dia dapat rakaat itu. Jangan kalut-kalut, jangan tergesa-gesa. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat, atau kita tak pasti dapat tak dapat, kita kena tambah satu rakaat lagi. Baik. Pada solat fardu disyaratkan takbir dalam keadaan berdiri. Jika jatuh satu huruf dari huruf takbir dalam keadaan tidak berdiri, maka solat itu tidak dikira sebagai solat fardu. Ia menjadi solat sunat bagi orang yang tidak tahu. Kalau orang tu orang jahil, baru masuk Islam, dia dapat pahala sembahyang sunat sahaja. Tapi kita masuk Islam lama, daripada kecil lagi Islam, kita dah buat kalut, Allah, ramai macam tu. Allah, sebenarnya lari itu pun Nabi tak bagi. Nabi kata bila kamu nak semayang, kamu kena fa'alaikum bis-sakinati wal waqar, berjalan dengan penuh ketenangan. Nak jalan laju tak apa, jangan kalut. Tengok imam nak rokok, kalut. Saya biasa tengok, saya duduk dekat kuala, saya duduk ambil wuduk. Saya pun lambat juga duduk ambil wuduk. Ada seorang pakcik ni, dia tahu kata imam nak rokok. Imam baca lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad. Pakcik ni dia sampai dekat tangga masjid, dia buka kasut dia, pelanting tu, hak kanan pergi sana, hak kasut satu lagi terbang. Dia lari. Siap dia kata tunggu sat. Dia kata ketua imam tu, tunggu sat. Pintu masjid jernih, pintu sliding tu tutup. Dia tak nampak, dia lari, dia langgar pintu, lekang ke orang, terkepit dia dekat pintu. Ni kepala ni bincut, bengkak kepala ni. Akhirnya sembahyang tak dapat, yang dapat bengkak kepala. Kalau dia boleh masuk sah pun kalut-kalut takbir kena niat, kalut-kalut takut tak niat. Kalut-kalut nak rokok, takbir pun tak betul kan. Jadi jangan kalut lah. Ada orang dia dalam poket dia ada kunci. Bila dia nak masuk saf, dia lari-lari bunyi kunci kering-kering, ganggu satu masjid. Kain pun kain hak keras punya kain. Bila kain tu dia lari bunyi vak. Allahu akbar. Hak pakcik yang terkepit kat pintu tu, saya duduk tengah ambil wuduk, dia kata tolong. Sakit lah. Orang hak duduk semayang tu siap beralih tu. Tengok. Terpedia. Beralih tak batal solat tapi mengganggu khusyuk. Yang batal tu kalau dada kita ni lari daripada arah kiblat. Dia duduk berdebang. Aduh, tolong. Orang ada tengah sembahyang jadi terganggu. Teringin nak tengok Pak Long mana teringin nak tengok. Maka adalah beberapa orang beralih. Tengok duduk sembahyang beralih tengok. Oh, pada engkau. Kan dia kacau habis orang. Jalan slow. Jalan laju tak apa. Jangan gopoh. Okey. Kalau dapat, alhamdulillah. Nabi kata fama fatakum faqdu. Apa yang tak dapat nanti tambah rakaat. Ma adraktu min as-salah fasallu. Kalau kamu dapat rakaat tu, alhamdulillah. Fama fatakum faqdu. Tak dapat tambah rakaat. Apa nak payahnya? Ragu-ragu pun tambah rakaat. Ragu-ragu aku dapat tamakninah dengan imam tak? Ragu-ragu tadi waktu ku tunduk imam yang tidak berselisih apa? Tambah rakaat. Tak payah. Okey. Tapi kalau dia jahil sini makna baru masuk Islam ataupun dia orang asli, duduk jauh daripada alim ulama, lama dah masuk Islam tapi duduk jauh, tak ada pendakwah. Saya biasa buat program dakwah orang asli di Gua Musang. Kita masuk, mereka semayang. Kita keluar, mereka tak semayang. Macam mana? Tak ada orang mau pergi kahwin dengan anak mereka. Kalau ada ustaz-ustaz kahwin dengan anak orang asli, duduk dalam hutan tu, jadi ustaz mengajar Al-Quran, jadi imam, insya-Allah lah. Tapi kita masuk dakwah, kita keluar. Masuk bawa beras, jamu, makan nasi apa semua, dia bersemayang lah. Kita keluar, dia pun tak semayang. Jadi ni pun nak buat macam mana kan? Jauh daripada alim ulama. Duduk dalam hutan lain, telefon pun tak ada. Kan? Mereka ni kalau tersilap semayang, musannif kata mereka dapat juga pahala semayang sunat. Dan solat itu tidak sah bagi orang yang mengetahuinya. Kita tak tahu ni, tak boleh. Okay, jahil dalam fiqh hanyalah untuk orang yang baru masuk Islam dan orang yang jauh daripada alim ulama.
Wa yundabu raf'ul yadaih, ketika takbir sunat mengangkat dua tangan bertentangan dengan dua bahu. Saudara tadi, dalam keadaan direnggangkan jari jemari, buka sikit jari, jangan buka macam tu, buka sikit. Tengok rapat. Kita Allah, kita buka sikit macam tu, renggang sikit. Tunduk sikit ke arah kiblat. Jika dia sengaja atau terlupa mengangkat tangan, dia lupa angkat tangan. Sengaja ke lupa ke, dia masih boleh mengangkatnya ketika takbir belum selesai. Bukan sesudah selesai takbir. Kalau dah takbir dah, tak angkatlah. Kalau dia masih duduk takbir. Contoh, Allahu Akbar, baru nak angkat. Waktu ak tu baru nak angkat. Boleh angkat. Boleh lagi angkat. Fa in tarakahu 'amdan aw sahwan ata biha fi athna'it takbir la ba'dahu. Jika dia sengaja atau terlupa mengangkat tangan, dia masih boleh mengangkatnya ketika takbir belum selesai, bukan sesudah selesai takbir. Dan dua tapak tangannya yang terbuka dihadapkan ke arah kiblat. Macam inilah, no? Dua tangan itu diletakkan pada posisi di bawah dada dan di atas pusat. Ini sunat yang kedua. Sunat pertama mengangkat takbir. Sunat yang kedua meletak tapak tangan kanan di atas pergelangan kiri. Tang ni dipanggil kuk ni, tulang ni dipanggil kuk. Kita genggam tang ni. Takbir. Lepas tu kita buat turun, kita genggam tang ni. Cara genggam tu pun dapat pahala sunat. Sunat apa ni? Sunat hay'ah. Ramai juga orang genggam tang ni. Dan ada juga yang genggam dekat siku, pegang siku. Itu tak betul tu, pegang tang ni. Okey, wad'ul yamin, meletak tangan kanan atas tangan kiri. Sunat. Kalau mazhab Imam Malik dia tak letak, dia irsal. Dia takbir Allahu Akbar, dia berluruh tangan ke bawah, luruh ya. Tu orang Jazair, orang Morocco, ni pa buat turun tangan luruh ya. Buat tangan ni pa luruh. Kita jangan duk pergi rajin pula. Kalau kita pergi umrah kan, kita tengok apa ni, dia takbir tangan luruh, kita pergi pegang tangan dia, angkat, duk suruh letak kat dada ni, jangan duk buat rajin macam tu. Mazhab dia tangan luruh. Okey. Angkat takbir ni pun banyak cara. Yang terbaik daripada bawah tu kita angkat Allah, bagi habis suara kita lah, Allahu Akbar. Itu satu cara. Satu cara lagi dia angkat dulu, baru disebut Allahu Akbar. Itu cara kedua. Ada satu cara lagi, angkat Allah, lepas tu dia buat turun bawah dulu, lepas tu baru naik balik. Pun ada macam-macam cara. Baik. Maksud jahil fiqh yang jauh dari alim ulama itu, adakah mesti jauh dalam bentuk fizikal macam orang asli di pendalaman, atau termasuk juga jahil di sudut lifestyle seperti orang-orang orang-orang bandar yang terlalu sibuk kerja, macam pakcik kampung yang jarang mau pergi dengar kuliah pun termasuk juga tak? Tak, jahil ni orang yang baru masuk Islam. Satu lagi orang yang duduk di pendalaman yang mana dakwah tak sampai. Macam saya sebut tadi, orang asli, dia tak ada. Orang asli Gua Musang, tak ada kemudahan elektrik pun tak ada. Macam mana nak tengok Tanyalah Ustaz, macam mana nak tengok TV Hijrah, pos galang, gertas. Kami pergi dulu 2-3 kali. Ni pun memang tak ada kemudahan. Kalau ada TV, ada radio, ada ceramah agama, yang tu tak boleh. Jahil macam tu tak diterima. Saya tak tahulah lah ni macam mana. Di Gua Musang, nak masuk tu kena pacuan 4 roda, naik atas tu, atas bukit tu. Mandi air sungai. Tandas korek lubang. Saya pergi 3 kali. Program dengan Pondok Dirang Pusaka Ulama kan. Mereka macam tu, insya-Allah dia macam tak mukallaf lah sebab dakwah tak sampai. Kita pun boleh hajak teramana sangat, masa pun terhad. Kalau jahil malas mengaji, kalau sibuk kerja, jahil tu tidak dimaafkan. Kalau dia buat ibadat tak sah lah. Tak diterima lah. Begitu.
Sebab ustazah ramai, kelas-kelas pengajian pun ramai. Banyak dia tak mau mengaji, itu malah, jahil malah tak terima. Dua tangan itu diletak pada posisi bawah dada dan di atas pusat. Bawah dada. Sebab ada mazhab kat dada, mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal letak atas ni. Mazhab Hanafi pula saya mengaji kitab Al-Hidayah, pengarangnya Al-Marghinani rahimahullah. Mazhab Hanafi dia bawah pusat, kita atas pusat, antara dada dengan pusat. Atas pusat, bawah dada. Ke kiri sikit saja, ke kiri sikit, sebab kita ada jantung, ada hati sebelah kiri kita ni kan. Seolah-olah kita pegang hati sanubari kita tu. Hati sanubari itu kita pegang belah kiri tu. Bukan hati fizikal tu, hati kecil tu kita pegang. Maknanya aku nak khusyuk, aku genggam dia. Jangan duk merawang fikir macam-macam. Nak kekhusyukan. Okey. Tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri dan mata memandang ke tempat sujud. Ini hadis banyak riwayat daripada Abu Humaid As-Sa'idi. Dia kata, ana ahfazukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aituhu idza kabbara ja'ala yadayhi hidha'a mankibaihi. Rawahu al-Bukhari. Daripada Abu Humaid radhiyallahu anhu berkata, akulah orang yang paling menghafal cara solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia takabur. Dah, tu cara dia nak tarik perhatian. Dia kata, hangpa dengar elok, aku hidup zaman Nabi. Aku hafal, aku tahu cara Nabi semayang. Tu cara nak tarik perhatian anak-anak murid. Kan dia tak takabur. Dia kata, aku melihat baginda mengangkat kedua tangannya bertentangan dua baunya ketika takbir angkat tinggi. Ataupun pergelangan tangan sama dengan bau. Saya urai banyak kali dah tu. Kemudian hadis riwayat Wa'il bin Hajar. Dia melihat Nabi, muka surat 81 sikit lagi nah. Bawah. Daripada Wa'il bin Hajar radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau melihat baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan ketika memulakan solat, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ada lagi lah hadis lain yang saya tak masukkan di sini. Antaranya Nabi kata, kami kunna ma'asyiral anbiya, kami para nabi, kami tidak berbeza tiga perkara. Dalam syariat ni serupa je. Tiga benda yang serupa. Nabi-nabi semua membawa ajaran yang serupa, ada tiga. Yang pertama, wad'ul yamin 'ala shimal, meletak tangan kanan ke atas tangan kiri fi salah, ketika salat. Tangan kanan atas tangan kiri. Yang kedua, ta'jilul fitr. Syariat yang sama, iaitu puasa, buka puasa segera. Yang ketiga, ta'khirus sahur, melambatkan sahur. Tiga tu semua syariat tidak ada khilaf padanya. Kemudian qira'atu du'a istiftah, membaca doa istiftah, yang ni doa iftitah lah kita panggil kan. Doa iftitah. Kita berhenti dekat ni dulu. Pagi ni kita dah belajar dah cara niat, cara mengangkat tangan, kemudian jatuhkan tangan, pegang tang ni, letak tangan kanan, tapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. InsyaAllah, mudah-mudahan petang nanti kita akan sambung doa iftitah, Fatihah, surah apa semua. Siapakah makmum yang tak perlu baca Fatihah sampai habis, yang namanya makmum masbuk, masalah-masalah yang berkaitan. InsyaAllah sambung petang nanti 5 suku. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada semua yang menyertai kuliah kita pada pagi ini, yang share, kongsi, like dan yang memberi perhatian. Mudah-mudahan Allah berkati masa kita. Allah memberikan al-afwa wal-afiyah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala catat ini sebagai sebahagian daripada perkara-perkara yang memberatkan timbangan kita di akhirat nanti insyaAllah. Qul qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.